Secara ringkas saya jawab berkaitan dengan kita kata orang syariat mengatakan kita buat ni untuk pahala gitu, untuk syurga Allah Ta'ala. Kalau orang tasawuf dia untuk apa? Untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu. Okey, baik. Dia sebenarnya begini, dia sebenarnya adalah tahapan sebenarnya, tahapan daripada kita kata maqam ataupun tingkatan bagaimana keadaan seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka yang masih lagi kita kata berada di, kita kata beginilah, peringkat-peringkat bawahan, contoh macam tu. Bukan kita nak kata ni orang syariat, ini orang hakikat, ini orang tarikat, ini orang tasawuf, tidak. Ya. Tetapi siapapun dia, bahkan boleh jadi dia juga orang yang mengaji tasawuf, belum tentu dia orang tasawuf. Ya. Itu kita kena faham di situ. Kadang-kadang tasawuf dia itu dengan pengajian tetapi bukan dengan amalan pun boleh jadi. Maka kalau kita nak mengatakan di sisi tasawuf itu tak apa, ataupun di sisi syariat itu berbeza. Begitu. Sebab selalunya orang kata orang syariat itu beza dengan orang hakikat, orang hakikat itu beza dengan orang tasawuf dan sebagainya. Sebenarnya kita kata tidak ada perbezaan pun sebenarnya. Tidak ada perbezaan. Orang syariat itulah orang tasawuf, orang tasawuf itulah orang yang bertauhid, orang itulah juga orang yang hakikat sebenarnya. Kerana ketiga-tiga ini sebenarnya datang daripada ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf juga. Dia akan sampai kepada yang satu juga. Maka dalam perjalanan dia fiqh, tauhid dan tasawuf inilah yang bawa dia kepada makam-makam tertentu. Itu maknanya. Ya. Perjalanan inilah dia mengaji fiqh, dia ada syariat dia. Dia mengaji tauhid, dia ada dia punya makrifat dia. Dia mengaji tasawuf, dia sampai kepada hakikat dia. Contoh macam tu. Ya. Sebenarnya sebab itu para ulama kita ni mementingkan kepada tiga-tiga ni. Bila selarinya ini maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi bagi mereka yang berada di maqam-maqam bawahan, kita kata dipanggil dengan nama maqamul awam, iaitu mereka yang berada di bawah bahagian awam. Bahagian awam ni dia buat amal kerana nakkan syurga Allah, macam dikatakan tadi. Kerana nakkan syurga Allah, kerana nakkan pahala. Para ulama kata boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Itu juga dikira ikhlas, tetapi ikhlas yang paling bawah kualiti dia. Itu juga dinamakan ikhlas, tetapi ikhlas yang paling bawah kualiti dia. Yang kedua apa dia? Yang kedua dipanggil dengan nama maqam mujahadah. Maqam mujahadah, iaitu dia ni berada di atas sedikit. Mujahadah ni dengan makna apa dia? Kadang-kadang dia ni betul-betul usaha, usaha lagi, kadang-kadang terjatuh. Maknanya kadang-kadang dia ni tergelincir daripada jalan tu. Kadang-kadang dia ni terlalai. Kadang-kadang dia ni terbuat maksiat, contoh macam tu. Tapi dia cuba lagi, bangkit lagi, mujahadah lagi, lawan nafsu lagi. Ini maqam mujahadah ni tuan-tuan, selalunya mereka ini, ya, kebiasaannya kita kata apa dia? Mereka nakkan syurga dan mereka takutkan neraka. Itu kebiasaan bagi mereka. Itu dia. Itu kebiasaan bagi mereka. Itu maqam-maqam dia. Sampailah kepada beberapa maqam yang lain, maqam muraqabahnya, kemudian maqam musyahadahnya. Sampailah kepada dia ini buat amal semata-mata nakkan redha Allah. Itu dia. Dia buat amal semata-mata nak redha Allah. Dia tak nak syurga, dia bukan tak takut neraka, tapi dia tak fikir dah tu semua. Yang penting aku buat amal ni kerana nak redha Allah Ta'ala. Dan yang paling akhir sekali, dia buat amal bukan kerana redha Allah, tapi kerana Allah. Kerana nakkan Allah. Itu lain cerita tu. Ya. Itu paling tinggi sekali tu. Kerana nakkan Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata, kalaulah Allah Ta'ala letakkan aku ke dalam syurga pun aku suka, dia letakkan aku dalam neraka pun aku suka. Kerana apa? Kerana aku nak Allah. Itu lain cerita tu. Itu dia. Ya.
Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nak sampai ke situ bukan mudah. Dia mesti lalu beberapa maqam, mujahadahnya dan sebagainya. Dan mereka itu semua mesti ada syariatnya, mesti ada makrifatnya, mesti ada kita kata fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya mesti ada sekali. Tu dia. Dia tak boleh kita kata ni orang-orang ni orang hakikat, ini orang makrifat, ini orang syariat, dia kata. Contoh macam tu. Kan dia bagi bahagikan. Orang syariat mana faham benda ni? Orang syariat ni hanya tahu dosa pahala je, dia kata. Kita ni orang hakikat. Maksud kita ni subhanallah. Itu masalah tu ya. Dia mengaku. Sedangkan orang yang dah sampai kepada hakikat ni tak akan mengaku dia hakikat. Bahkan dia akan mengatakan dialah orang yang lebih hina daripada sekalian makhluknya. Itu masalah tu. Akhirnya dia kata orang syariat ni, tengok, orang syariat ni ahli kitab, dia kata. Tak habis-habis dengan kitab sahaja. Kita ni tak pakai kitab dah. Ni masuk kepada beberapa ajaran sesat pula dah. Contoh macam tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia sampai kepada beberapa maqam sehingga dia katakan apa? Tidaklah dia ibadah melainkan nakkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah letaklah dia di mana pun. Allah buatlah bagi dia, takdirkan dia apa pun, dia tak kisah. Yang penting dia dapat Allah. Ini sampai kepada makam-makam tu yang kita katakan, yang kita katakan contohnya Rabi'atul Adawiyah. Apabila dia ni berlakukan ibadah dan sebagainya, maka dia pun doa kepada Allah agar kalaulah dia ni buat amal kerana nakkan syurga, maka haramkan dia masuk syurga. Kalau dia buat amal kerana takutkan neraka, maka masukkanlah dia ke dalam neraka. Dia dah sampai kepada makam dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Maknanya dia doa tu dengan penuh ikhlas. Kita ni boleh try lah nak doa macam tu. Boleh try lah. Memang kita risau. Aku ni memang tak ikhlas sungguh ni, kan? Takut nanti memang betul masuk neraka terus. Tu ni na'udzubillah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang penting tak apa, kita buat sikit demi sikit, kita letakkan dalam hati kita, kita hadirkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala sentiasa dalam fikiran kita. Ma fi qalbi ghairullah, tiada dalam hatiku melainkan Allah Subhanahu wa taala. Letakkan fikiran kita ni hanya ingat kepada Allah. Kemudian kita ini cuba untuk mengamalkan ilmu tasawuf yang kita belajar, di samping dipandu dengan fiqahnya, syariatnya, dan juga dipandu dengan tauhidnya. Begitu. Panduan ketiga-tiga ni dia ada. Ketiga-tiga sekali ni melengkapi. Maka akan sampailah dia kepada maqam-maqam yang tinggi, maqam-maqam yang tak pernah langsung diinginkan oleh mereka yang telah sampai di maqam tersebut. Maqam tu tak pernah diimpikan oleh mereka yang telah sampai ke maqam tersebut. Bahkan mereka mengatakan mereka inilah orang yang tak pernah layak untuk sampai walaupun di maqam awam sekalipun. Itu dia. Tapi beza dengan setengah daripada mereka yang berlumba-lumba untuk sampai kepada, dan sehingga merasakan diri dia telah sampai kepada maqam-maqam tertentu. Itu dia. Sehingga kan para guru kita mengatakan, dia kalau berusaha untuk sampai kepada maqam-maqam, seolah-olah dia berusaha untuk sampai kepada makhluk, bukan kepada Allah. Sedangkan mereka yang telah sampai kepada makam yang tinggi tersebut, mereka tak pernah berusaha untuk sampai kepada makam-makam, tetapi mereka amalkan apa yang telah diperintah oleh Allah untuk sampai kepada Allah. Akhirnya Allah sampaikan mereka kepada makam-makam yang tertinggi. Itu dia. Itu bab hati tu. Itu kena faham betul-betul ni cara nak sampai kepada Allah Ta'ala ni. Gitu. Tapi paling kurang pun kita punya cara kita ni, paling kurang pun dengan kita ni takutkan neraka Allah, nakkan syurga Allah pun alhamdulillah dah selesai. Cuma bagi mereka yang di sisi ilmu tasawuf, perkara itu dipanggil sebagai syirik. Maknanya keinginan kita ni untuk amal untuk syurga Allah dipanggil syirik. Keinginan amal kita ni kerana takutkan neraka Allah dipanggil syirik. Itu di sisi tasawuf. Begitu. Kerana apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kerana syirik di sini bukan syirik kafir, jangan silap.
Syirik di sini bukan namanya syirik kafir, dia syirik khafi. Syirik apa? Syirik khafi. Itu dia. Mana syirik yang dipanggil sebagai syirik yang tersembunyi tadi tu. Nah, dia ada kan syirik jali, syirik yang jelas nyata. Itu kalau dia ni menduakan Allah Ta'ala, itu lain cerita. Pada sembahan, itu lain cerita. Itu memang kafir terus. Itu dipanggil syirik i'tiqad, syirik i'tiqadi, maknanya terkeluar daripada Islam. Ini tak. Ini para ulama tasawuf ni, ahli-ahli tasawuf ni mengatakan, kalaulah aku ni buat amal ni kerana nakkan syurga ni, aku ni seolah-olah syirik kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Seolah-olah dia buat amal tu kerana selain daripada Allah, kerana syurga. Nah, kena faham di sini ni. Syirik di sini bukan kafir ya. Syirik di sini kerana seolah-olah ada selain kehendak dia daripada Allah Ta'ala. Mana kehendak dia apa? Kehendak dia takutkan, kerana kehendak dia nakkan syurga, kehendak dia takutkan neraka. Macam tadi, kehendak dia nakkan makam-makam, kehendak dia apa lagi? Nakkan redha Allah. Dia ada kehendak kepada benda-benda begitu. Itu para ulama kata masih lagi syirik. Masih lagi syirik. Tapi jangan silap di situ ya. Jangan silap di situ. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satulah daripada kita kata perkara yang berkaitan dengan ibadah kita ni. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang ikhlas. Sebab itu para ulama kita kata paling kurang kita dapat amal penawar bagi hati. Kitab Syekh Abdul Qadir Mandili itu pun paling cantik dah tu. Ya. Supaya kita kenal betul-betul bagaimana jalanan ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyucikan jiwa.